Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan, menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Pada hemat baginda, SOP agama yang terus-menerus istiqamah diamalkan di negara Brunei Darussalam dalam menghadapi apa jua cabaran dan musibah adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Ilmu 2023 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya jua majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan diadakan pada pagi yang berkebajikan. Baginda juga turut menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini majlis ilmu dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Kita melihat majlis ilmu masih saja tetap relevan untuk diungkayahkan kerana ia telah banyak menyumbang dan mengongsikan pelbagai ilmu dan maklumat yang sangat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Beta difahamkan tema majlis ilmu tahun ini berbunyi munajat senegara dengan taubat. Tema ini sangat signifikan untuk terus dibincangkan berdasarkan ilmu itu adalah amat luas, tidak ada sempadan. Memperkatakan tentang munajat dan taubat, bahawa munajat bererti berdoa dan berzikir, manakala taubat pula ialah memohon ampun kepada Allah dan menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sebagai manusia biasa, setiap insan tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa sehingga perlu untuk sentiasa bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa itu ialah orang-orang yang sentiasa bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka adalah menjadi kewajipan bagi siapa yang melakukan kesalahan dan dosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertangguh, kerana peluang yang ada hari ini belum tentu ada pada hari esok. Titah baginda turut menggariskan beberapa faedah taubat seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan, menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Antaranya, dengan taubat dosa terhapus, bala bencana dan musibah terangkat serta azab tertolak. Dengan taubat juga pintu rezeki dibuka dengan luas
rahmat dan nikmat turun secara berterusan dan punca kejayaan dunia dan akhirat. Dengan taubat juga berupaya memberikan ketenangan dan kesihatan mental serta menjauhkan daripada perasaan duka cita. Semua ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyeru umat Islam supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, beta bersyukur kerana kita terus menerus istiqamah dengan cara kita sendiri menghadapi apa jua cabaran dan musibah, iaitu dengan amalan SOP agama. Inilah amalan dan tradisi kita, orang-orang Brunei, yang diwarisi sejak dahulu lagi, iaitu berupa memperbanyakkan bacaan Al-Quran seperti membaca surah Yasin, berzikir, berselawat, berdoa, melaksanakan sembahyang sunat hajat dan membaca doa kunut nazilah, membaca ratib al-atas dan mengadakan malam munajat secara berterusan sehingga sekarang. Pada hemat beta, semua ini adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Oleh itu, beta berseru supaya kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berkat dan rahmat-Nya. Munajat Senegara dengan Taubat, tema Majlis Ilmu tahun ini. Pada perasmian Majlis Ilmu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara. Majlis Ilmu 2023 dianjurkan sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan Hari Keputeraan ke-77 serta isteri-isteri penasihat dan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja.
Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 90 diperdengarkan oleh Awang Haji Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, pegawai pelajaran. Sementara kesimpulan ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Adi Adham bin Ramlan, pegawai pelajaran. Nabi Yunus alaihissalam dan telah dikurniakan dengan keselamatan daripada kegelapan berkenaan. Dengan kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang sedang berada dalam kesusahan sangat dituntut untuk memohon dan Allahumma inna narju minka ya Allah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyentuh mengenai amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amalan kehidupan di negara ini. Kehidupan beragama dengan sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipertingkatkan dan diperkukuhkan lagi dengan kepimpinan bijaksana lagi berdaulat ke bawah Duli Tuan Patik yang telah mengisytiharkan hasrat murni dan keazaman Kabupaten Tuan Patik dalam titah sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah 1428 Hijrah bersamaan 19 Desember tahun 2007 untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Suluh Negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023 beserta semua acara di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segera bertaubat dan tidak menangguhkan masa untuk bertaubat antara intipati ceramah khas bertajuk Munajat Senegara dengan Taubat oleh Mufti Kerajaan. Taubat mempunyai pintu, tanda kepemurahan Allah. Pintu ini tidak pernah ditutup. Pintu taubat tidak pernah tutup kecuali pada dua keadaan. Satu, apabila nyawa sudah sampai di halqum, dan dua, apabila matahari telah terbit di sebelah barat. Jangan tangguh lama-lama, jangan tunggu esok atau lusa atau sebulan lagi baru hendak bertaubat, jangan. Kerana ajal di tangan Tuhan, dan begitu juga masa akan terbitnya matahari dari barat hanya Allah sahaja yang tahu untuk menentukan. Taubat bukan sahaja menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat, menjadi sebab melimpah-limpah nikmat, menjadi sebab luasnya rezeki, menjadi sebab sembuh penyakit, menjadi sebab tertolaknya bala, menjadi sebab umur panjang,
menjadi sebab hilang duka cita, menjadi sebab hajat tercapai. Usaha meningkatkan kefahaman masyarakat tentang konsep dan kepentingan munajat dengan taubat diketengahkan dalam pameran Majlis Ilmu 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Buku Majlis Ilmu, Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara menambahkan lagi khazanah intelek negara. Pameran pengenalan konsep dan kepentingan munajat serta kaitannya dengan taubat antara lain mengetengahkan fatwa mufti kerajaan mengenai arak, rokok dan jenayah syariah. Usaha-usaha mendokong dasar dan amalan kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam aspek pemberigaan juga ditonjolkan dalam pameran. Dibaca. Pendaharan pertama dalam sejarah kesultanan. Langkah mengajak masyarakat untuk terus bermunajat dan bertaubat bagi menolak segala musibah turut diketengahkan. Juga dipamerkan kepentingan dan tata cara atau gaya hidup sihat dalam Islam. Di ruangan khas pula dipaparkan poster perisian Majlis Ilmu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menandatangani lembaran kenangan. Ya, thank you.
Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Sihat baik. Melalui majlis ilmu, ia memberi gambaran sebenar kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam menerapkan nilai-nilai utama berkaitan pengukuhan, kerohanian dan keimanan.